biar darah jadi baja, biar tulangku menjadi tonggaknya. Islam tetap di puncak, biar imanku terus melonjak. Aku tegar, aku rela, sekalipun aku dihenyak burung-burung hijau terbang, rohku tenang melayang, syurga Firdausi menungguku datang. Bidadari pun tersenyum, merindu cumbu harum, di saat cinta mekarku bercantum. Pergi ku tak kembali kerana memburu nikmat surgawi. Itulah yang hakiki, itu yang abadi, dan ku tidak mati, bahkan hidup dengan rezeki ilahi. Aku relakan sakit yang sedikit dari, tak hanya sementara, biar aku nestapa demi bahagia untuk selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat juga kita bersiaran secara langsung daripada studio IPTG di Kompleks Kota Darul Naim, Kota Baru, Kelantan. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita diberikan pelbagai rahmat, diberikan pelbagai kebaikan, diberikan pelbagai kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama juga marilah kita sama-sama merasakan syukur dan juga kesabaran serta ketabahan dalam kita mengharungi pelbagai ujian, khususnya pandemik COVID-19 yang melanda kita semua pada ketika ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekarang, saya moderator anda Ahmad Fatih bin Yusof akan bersama-sama selama sejam pada hari ini dalam program Gaya Tok Guru, sebuah program baru yang diterbitkan oleh Institut Pemikiran Tok Guru Datuk Bentara Setia. Dan sebelum kita teruskan kepada pengisian program kita pada pagi ini, bersempena pada hari ini 3 Muharram 1443 Hijrah, masih lagi pada tahun baru, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada semua penonton yang ada di luar sana.
Dan tuan-tuan, puan-puan yang sedang mengikuti siaran langsung kita pada ketika ini, bolehlah like, share dan serta tag rakan-rakan supaya dapat ramai lagi yang bersama-sama menonton kita pada pagi ini. Dan kita harapkan ia menjadi satu amal ibadah, menjadi satu amal kebaikan buat kita semua. Jadi sebelum kita teruskan dengan tetamu istimewa yang dijemput khas pada hari ini di studio kita, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit program baharu kita, itu program Gaya Tok Guru ini. Gaya Tok Guru, perkataan gaya kalau mengikut Kamus Dewan bermaksud sikap, cara, kesukaan, ketidaksukaan yang menentukan ciri-ciri pada seseorang. Dan insan yang akan kita bicarakan dalam program ini secara berterusan pada setiap Khamis 9.30 pagi ialah insan yang bergelar Tok Guru Datuk Bentara Setia Datuk Ni Abdul Aziz bin Nikmat, seorang insan yang hebat. Bila disebut Tok Guru Datuk Bentara Setia, kita mengetahui bahawa gelar Tok Guru itu merupakan satu perhormatan daripada rakyat, daripada masyarakat kepada beliau. Sementara Datuk Bentara Setia merupakan diampuni perkenan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad Kelima, Sultan Kelantan, atas kewibawaan serta jasa Tok Guru dalam mentadbir negeri Kelantan. Jadi untuk dalam program ini kita akan cuba melihat Tok Guru Datuk Bentara Setia Datuk Ni Abdul Aziz bin Nikmat ini dari pelbagai sudut. Kita akan cuba untuk melihat Tok Guru sebagai ketua keluarga. Kita akan cuba untuk berbicara Tok Guru dari segi seorang pendakwah dan alim. Kita akan cuba melihat Tok Guru sebagai seorang ahli politik. Kita akan cuba melihat Tok Guru sebagai seorang pentadbir, dan juga kita melihat bagaimana Tok Guru berinteraksi dengan anak muda, bagaimana Tok Guru berinteraksi dengan kaum wanita, di mana Tok Guru akan bagaimana Tok Guru berinteraksi dengan golongan bukan Islam, di mana kita akan tampilkan tetamu-tetamu istimewa, insan-insan yang rapat, insan-insan yang pernah berkhidmat dengan Tok Guru pada satu ketika dahulu. Jadi setiap siri, setiap minggu kita akan bawakan tetamu-tetamu istimewa yang berkenaan dengan topik yang kita tampilkan. Dan untuk hari ini, sebagai permulaan, kita akan bicarakan berkaitan dengan Tok Guru, satu pengenalan, di mana kita akan melihat satu overview ataupun satu gambaran umum siapakah bila kita sebut Tok Guru Datuk Bentara Setia Ni Abdul Aziz bin Nikmat ini, siapakah beliau. Jadi bersama-sama dengan saya di studio pada pagi ini seorang tetamu istimewa, iaitu Profesor Madya Dr. Nik Yusri bin Musa, seorang pensyarah, seorang ahli akademik daripada Universiti Malaysia Kelantan dan juga merupakan menantu Tok Guru. Jadi Doktor, terima kasih kerana sudi untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini, dan saya ucapkan selamat datang kepada Doktor. Alhamdulillah, barakallah fikum, insya-Allah. Jadi untuk kita memulakan perbincangan kita ini, Doktor, berkaitan dengan Tok Guru Datuk Bentara Setia ini, boleh Doktor, kita minta untuk Doktor memperkenalkanlah sedikit latar belakang Doktor sendirilah, dari segi pengajiannya, dari segi kerjayanya. Silakan Doktor. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fathi sebagai moderator pada pagi ini, dan juga pada kru-kru yang bertugas. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dalam keadaan kita menghadapi musibah Covid pun kita dapat hidup sebagaimana biasa walaupun dengan mengikut norma baru. Tetapi kita masih lagi diberi rezeki dengan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hidup dalam dunia ini. Dan untuk saya asal daripada Kampung Pancu, Mumin, Kota Baru, Kelantan, bersebelahan dengan Kampung Pulau Melaka, berjiranlah dengan kampung Allahyarham Tok Guru, Allahumma ghfirlahu warhamhu. Dan saya belajar di sekolah menengah Ma'had Muhammadi, dan sebelum itu di sekolah rendah kebangsaan Panji, Kota Baru, Kelantan, kemudian ke Ma'had Muhammadi. Saya sempat 2 tahun di Ma'had Muhammadi di Jami' Merbau,
kemudian berpindah ke Ma'had Muhammadiyah di Jalan Pengkalan Cepo. Nah, kemudian melanjutkan pelajaran ke Al-Azhar Mesir dan juga menyambung pelajaran di Universiti Melaya. Itulah secara ringkasnya. Dan sekarang ini saya pernah menjadi tutor di Universiti Melaya, kemudian menjadi pensyarah di UKM, dan sekarang ini menjadi pensyarah di Universiti Malaysia Kelantan. Alhamdulillah. Terima kasih Dato' atas pengenalan ringkas itu. Jadi kita teruskan lagi. Antara soalan yang selalu mungkin ramai penonton nak tahu, tahun bila Doktor menjadi menantu Tok Guru, dan mungkin boleh ceritakan sedikit kisah di sebalik itu, Dato'. Okey. Kalau tak silap saya menjadi menantu ini pada tahun 1995. Dan maknanya 2 tahun setelah saya kembali ke Mesir, daripada Mesir. Dan cerita berkaitan dengan bagaimana bermulanya menjadi menantu itu memang satu cerita yang kenangan manis, antara kenangan manis lah. Dia bermula daripada Al-Fadhil Ustaz Ni Abduh YB sekarang ini, yang pada waktu itu dia belajar di India dengan beberapa orang sahabat seperti Ustaz Al-Fadhil Ustaz Azhar Hatta dan juga Al-Fadhil Zahiruddin Ustaz Zahiruddin Muhammad Zain. Sepatutnya saya juga ke India pada waktu itu, tetapi oleh kerana beberapa perkara yang menyebabkan saya tidak jadi ke India dan terus ke Mesir. Jadi waktu dia belajar di India itu dia pergi melawat di Mesir. Di situlah berjumpanya, dan di situlah dialog yang pertamanya berkaitan dan akhirnya terjadilah sebagaimana terjadi. Itu Allah dari sudut rezekinya itu, wallahu a'lam. Okay. Jadi bagi Datuk, apabila kita sebut Tok Guru Datuk Bentara Setia Datuk Ni Abdul Aziz Din Mak, apakah bila ditanya siapakah Tok Guru ni, bagi Datuk bagaimana Datuk melihat? Bagi saya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya boleh masuk ataupun saya dapat menjadi sebahagian daripada keluarga ini. Alhamdulillah. Dan kalau saya ada 2 orang lah yang telah meninggal dunia yang betul-betul memberi inspirasi kepada saya. Yang pertamanya adalah Allahyarham di Mesir, guru saya Imam Masjid Jami' Al-Azhar Ismail Sadiq Al-Adawi, di mana waktu saya belajar di Mesir itu saya bertalaqi dengan dia Sahih Muslim dan juga Muwatta, dan dia mengenali saya secara ada kenangan dan juga pengalaman yang tak dapat saya lupakan bersama dengan dia. Itu yang pertama, individu pertama yang saya sanjungi. Dan kedua adalah Allahyarham Tok Guru lah. Allahyarham Tok Guru, sebab sepanjang saya, walaupun saya mula menjadi menantu kepada beliau ini pada 95, tapi saya hidup bersama dengan dia 2 tahun yang terakhir ataupun 3 tahun terakhir itu, sebab saya hidup bersama dengan di rumah dia. Tujuan saya adalah untuk melihat bagaimana yang kita melihat beliau ini sebagai Tok Guru, sebagai Tok Guru. Dan memang saya dapati dalam kehidupan itu, dalam kehidupan beliau, memang beliau sebagai Tok Guru lah. Itu satu maknanya, satu perkara yang saya cukup memang terasa bangga ataupun terasa bahagia kerana saya menjadi sebahagian daripada keluarga mereka ini. Dan satu lagi adalah saya juga waktu dalam ruang-ruang kosong bersama dengan Allahyarham Tok Guru ini, saya sempat membaca dengan beliau beberapa kitab. Seperti saya sempat baca dengan dia Fizinan, dan juga buku-buku yang dia baca itu saya ambil dengan dia, dan juga saya baca kepada dia untuk dia tasahih, dan juga membaca untuk memahami. Kadang-kadang atas kereta pun saya baca dengan dia juga buku kitab-kitab yang ada disimpan dalam kereta itu. Jadi saya membaca dengan dia sama ada untuk memahami ibarah yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut, ataupun untuk dia mentasahihkan bacaan saya, dan juga untuk kita memahami, untuk kita bertadaqi dengan
beliau secara direct. Maksudnya pada akhir tahun akhir sebelum kematian Dr. Guru tu doktor memang bersama-sama. InsyaAllah mungkin mudah-mudahan doktor boleh kongsikan dalam program kita ini apakah yang dapatan-dapatan berdasarkan pematian doktor lah. InsyaAllah. Jadi kita kembali kepada asasnya. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan kelahiran dan juga keturunan Tok Guru. Sebab kita nak kenal Tok Guru ni, kita bermula dengan kelahiran. Bilakah kelahiran Tok Guru dan dari segi keturunannya, macam mana keturunan Tok Guru ni, doktor? Kalau kita ada satu buku ni yang mungkin dah ada penonton-penonton ataupun pendengar dah ada buku ni, buku Tok Guru, Tok Guru Datuk Bentara Setia. Dalam buku ini makna kita adakan secara percuma waktu kita buat naduah ataupun waktu kita buat forum seminar dulu. Dan dalam buku ini diceritakan secara ringkas berkaitan dengan kelahiran dan juga keturunan Tok Guru. Cumanya saya nak sentuh yang berkaitan dengan keturunan Allahyarham Tok Guru ni. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau kita lihat kepada keturunan beliau adalah daripada keturunan Raja Jembar. Raja Jembar. Ayahnya adalah Nik Mat Alim ataupun Nik Muhammad bin Raja Jembar. Dan Raja Jembar ini kalau kita lihat kepada silsilah keturunan ataupun pemerintah di Kelantan ini, memang keturunan ini pernah memerintah Kelantan. Lebih kurang 100 tahun. 100 tahun. Kalau kita tengok lebih kurang 100 tahun ini pada tahun, saya ada buat catatan ini, pada tahun menurut 1638 Masihi sehinggalah 1720 Masihi. Lebih kurang 80 ataupun 90 tahun. Ini maknanya silsilah Raja Jembar itu pernah menjadi pemerintah di Kelantan. Jadi maknanya keturunan Allahyarham Tok Guru ini adalah keturunan diraja lah, keturunan raja. Sampai sekarang ini pun kalau kita melihat kepada ucapan Tok Guru umpamanya, dia tidak melahirkan begitu. Tapi kalau kita mendengar ucapan-ucapan daripada Tok Guru Ustaz Nik Radhi, adik Allahyarham Tok Guru, dan juga Datuk Seri Tuan Ibrahim itu sendiri, biasanya dia mengisahkan cerita mengenai datuknya Tok Nik Mat Alim ini, menceritakan. Tapi makna kalau kita lihat kepada keturunan ataupun silsilah Raja Jembar ini, Tok Guru adalah salah satu daripada keturunan di Raja Jembar, yang mana kalau kita lihat walaupun keturunan dia raja, dengan sebab Datuk Nik Mat Alim ataupun ayah dia telah memberi ruang kepada ilmu agama, yang akhirnya menyebabkan raja, maknanya pakaian diraja itu boleh diletakkan dan juga fokus kepada ilmu. Fokus kepada ilmu. Dan inilah sebenarnya kalau saya lihat, untuk saya buat kesimpulan, sebenarnya kalau kita lihat kepada tokoh-tokoh agung dalam dunia ini seperti Siddhartha Gautama Buddha, Raja Asoka dan seumpamanya dalam tamadun India. Kita melihat Gautama Buddha ini umpamanya dia seorang anak raja, tapi dengan sebab-sebab tertentu dia boleh menurunkan ataupun mencabut pakaian diraja itu dan juga menjadi orang biasa dan juga menjadi pengajar, menjadi tenaga pengajar dan juga membimbing masyarakatnya. Begitu juga dengan Raja Asoka di India. Raja Asoka ini pun kalau kita melihat, dia adalah raja. Akhirnya dia telah mencabut, membuang pakaian dirajanya dan juga membimbing masyarakat dengan ilmu ataupun dengan kasih sayang dan seumpamanya. Inilah maknanya mereka ini sebenarnya tokoh-tokoh dunia. Maka kalau kita melihat dari sudut itu, saya mendapati bahawa walaupun Tok Guru ini daripada diraja, daripada keturunan diraja, tapi dia boleh meletakkan ataupun mencabut gelaran diraja itu dengan menumpukan fokus kepada ilmu. Justru itu maknanya dia boleh menjadi ada di kalangan, kalau kita lihat dalam Quran, Raja Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman, dan juga Nabi Allah Dawud, dan juga Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam, mereka ini adalah raja dan dalam masa sama sebagai anak para anbiya alaihissalatu wassalam. Ini adalah anugerah Allah Ta'ala kepada mereka. Begitu juga dengan kalau kita melihat kepada tokoh-tokoh ini, yang mana dia boleh mencabut pakaian diraja itu dengan tawaduk dan juga dengan memberi fokus kepada membimbing masyarakat. Itu yang kalau kita nak dari sudut keturunan, walaupun dia keturunan diraja, sampai sekarang ini pun dalam keluarga ini sebenarnya dia menjaga tertib terning diraja itu sendiri. Sampai sekarang ini. Maksudnya dari segi tutur bahasa, kata dan bahasa adat masih menekankan lagi adat diraja Jembar lah. Adat diraja Jembar itu sendiri. Jadi doktor, tadi saya tertarik bila doktor menyatakan ayah kepada Tok Guru ini, Tok Guru Nik Mat Alim ini kata mendidik ataupun mentarbiah
Tok Guru dan adik-adik yang lain ini dengan ilmu agama. Jadi mungkin Doktor boleh kongsikan, boleh ceritakan sikit bagaimanakah kata ayah Tok Guru ini, Tok Guru Ni Ma'alim ini mendidik Tok Guru, dan bagaimanakah perjalanan dari segi pendidikan Tok Guru ni? Okey. Kalau saya sendiri secara peribadinya, saya pernah bertanya kepada Almarhum Tok Guru, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya secara peribadi bertanya kepada Tok Guru berkaitan dengan guru-guru beliau. Dan kalau kita tengok dalam penulisan dan juga secara interview yang saya lakukan itu, beliau mengatakan bahawa beliau terdidik oleh bapanya waktu beliau masih kecil. Maksudnya ayah Tok Guru sendiri. Pernah satu ketika dia beritahu saya, dia kata ayah dia ni suka berkebun, suka masuk hutan, keluar hutan dan seumpamanya, mana buka hutan. Dan waktu masuk hutan itulah dia bawa bersamanya kitab. Kalau tak silap saya, dia kata kitab yang dia bawa pada itu adalah Minhajul Abidin. Jadi dia baca kan, ataupun dia mengajar dalam keadaan dia membuka hutan apa semua pun, tapi sempat lagi dia mengajar kepada almarhum anak dia. Itu yang diberitahu kepada saya. Begitu juga kalau kita lihat maknanya Tok Guru dia mengambil ilmu itu pada awalnya daripada ayah dia. Daripada ayah dia, ilmu agama itu daripada ayah dia, dibudayakan daripada begitu. Kecil lagi oleh ayah Tok Guru sendiri. Ayah Tok Guru itu maknanya dengan disiplin yang ketat. Pernah dikatakan bahawa ada yang pernah dalam kolahai itu dia sendai kerana tak ingat nak membaca, sendai anak dia dalam kolahai itu kerana tak ingat menghafal satu perkara ataupun satu matan. Dia pun begitu, disiplin yang ketat. Disiplin lah, tujuan mendisiplinkan anak dia. Jadi kemudian hasil daripada inilah, kemudian bila dah anak dia boleh bawa diri umpamanya, maka dia hantar kepada pondok. Dari sudut pondok yang pertama yang dia hantar, dia katakan di Besut. Besut Almarhum Tok Guru waktu itu Haji Abbas. Tok Guru Haji Abbas. Dan pada 1941 dia balik hanya beberapa ketika saja. Dan setiap kali dia kata dia sempat dengan Tok Khurasan. Tok Khurasan ni maknanya waktu itu dia masih kecil. Tetapi dibawa oleh ayah dia mendengar syarahan hadis Tok Khurasan itu, yang minat dia dalam hadis ni dia katakan bermula di situ. Sebab dia melihat cara pengajaran Tok Khurasan itu, dia kata waktu dia pergi tengok tu, dia mendengar ulasan ceramah ataupun pengajaran Tok Khurasan itu, Tok Khurasan dalam keadaan tidur dalam selimut. Jadi pelajar-pelajar dia membacakan hadis kepada dia. Membacakan hadis. Bila baca hadis, ada yang tak betul, dia bangun perbetulkan. Ada yang tak betul, dia bangun perbetulkan. Jadi situasi begitulah keadaan menyebabkan minat dia kepada pengajian ataupun ilmu itu begitu mendalam sekali. Kemudian dia dihantar kepada pondok di Besut, dan setelah berlaku peperangan dunia kedua, balik ke kampung balik, kemudian dihantar balik. Maknanya dihantar balik ke pondok di Besut itu. Itulah maknanya proses itu sebenarnya dia bermula daripada ayahnya. Kesungguhan ayahnya pada waktu itu untuk menjadi dan juga menjadikan almarhum Tok Guru ini sebagai seorang yang berilmu, memang jelas dan juga memang sehingga kan maknanya begitu sekali didikan. Dan itulah maknanya pentingnya peranan ibu bapa itu sendiri, walaupun dalam memberi pendidikan kepada anak-anak. Biarlah anak-anak itu bermula daripada kita sendiri. Jadi Doktor, maksudnya pusat pengajian utama Tok Guru pada umur mudanya lah di Pondok Tok Guru Haji Abbas di Besut lah. Tok Guru Haji Abbas di Besut. Pada masa sama juga berguru dengan Tok Khurasan. Tok Khurasan. Cuma Doktor, saya pernah terbaca dalam buku mengatakan, dikatakanlah Tok Guru Ni Abdul Aziz ini pernah berguru dengan Tok Kenali. Adakah betul tu Doktor? Itu saya tak pasti. Sebab kalau kita tengok tempoh masa tu memang jarak, saya tak pastilah yang tu. Itu wallahu alam, saya tak pasti. Kena tengok balik tempoh masa tu, sebab kalau kita tengok jarak antara Tok Guru dengan Tok Kenali itu, apakah sempat mereka belajar. Tapi setahu saya wallahu alam, setahu saya dia tak ada dalam menceritakan berkaitan dengan Tok Kenali itu sendiri. Wallahu alam. Ya, sebab ada di dalam beberapa buku ada ditulis mengatakan bahawa pernah berguru. Tapi saya juga ada terbaca dalam buku yang lain mengatakan bahawa tidak sempat. Bukan Tok Guru sendiri kerana pada tarikh kematian
Tok kenali ini, Tok Guru baru berumur mungkin sekitar 2-3 tahun lah. Itulah. Mungkin satu perbincangan yang boleh dilanjutkan lagi lah untuk mengetahui untuk idakan penyelidikan. Jadi kalau tadi Dato' sebut Tok Guru belajar di Pondok Tun Haji Abbas di peringkat menengah lah. Jadi bagaimana pula dengan pengajian Tok Guru di selepas daripada peringkat menengah tu ke peringkat tinggi? Di manakah Tok Guru menyambung pengajian? Setelah dia bila belajar di Pondok Haji Abbas itu, dia ada seorang guru nama dia Ustaz Allah ke. Ustaz Allah ni daripada India. Daripada India. Dan dalam interview yang saya sendiri secara direct itu, dia berkata bahawa menurut si Ustaz Allah ni lah, dia minat untuk pergi ke India. Dan memang dia senrah daripada belajar di pondok tu, kemudian dia pergi ke India. Oh, daripada Pondok Tun Haji Abbas dengan bantuan Ustaz Allah India ini, Tok Guru menyambung pengajian ke India lah. Jadi berapa tahun apa yang Tok Guru belajar di India ni? Kalau kita tengok dalam tulisan-tulisan ini, dia banyaklah. Sebab bila Tok Guru pergi ke India tu, bertolak ke luar negara, dia sudah menguasai bahasa Arab. Masa sebelum pergi ke India tu dah ada kemahiran bahasa Arab. Kemahiran bahasa Arab. Dia dah hafal dah matan alfiyah. Matan alfiyah dan juga bahasa Arab pun dia dah menguasai. Sebab itulah bila dia pergi ke India tu, sebab itulah saya kalau boleh nak bagi nasihat kepada pelajar-pelajar kita, kita nak pergi ke mana, ke luar negara, ke Mesir, ke mana-mana sekalipun, biar kita menguasai bahasa Arab itu sendiri dulu. Barulah kita rasa keenakan, kita rasa keindahan bahasa Arab itu dan pengajian itu bila kita dah menguasai bahasa Arab, bila kita pergi ke negara-negara Arab. Dan waktu di India itu adalah beberapa orang guru sebagaimana dinyatakan dalam buku ini, beberapa orang guru beliau, sama ada guru dari sudut tafsirnya, guru dari sudut tasawufnya dan seumpamanya, ada dinyatakan dalam buku ini yang kita boleh rujuk kepada buku ini. Cumanya bila di India itu dia kata dia terkesan dengan dia katakan bahawa guru-guru beliau di India ini adalah merupakan guru perjuangan. Guru perjuangan bukan maksudnya bukan hanya mengajar saja, tapi mereka menyertai perjuangan kemerdekaan India ataupun menyertai perjuangan politik di sana. Yang menyebabkan penjelasan huraian-huraian mereka berkaitan dengan kitab-kitab yang dibaca itu adalah yang secara direktnya berkaitan juga dengan perjuangan. Dia boleh kaitkan. Boleh kaitkan maknanya apa pengajaran-pengajaran yang diajar itu boleh kaitkan dengan perjuangan yang berlaku pada masa itu. Mungkin itu yang memberi inspirasi pada Tok Guru lah, dalam dia cara dia tak menafsir Al-Quran dan juga dalam melibatkan diri dalam perjuangan masyarakat ni lah. Jadi adakah selepas di India itu Tok Guru terus pulang ke tanah air ini? Dia Tok Guru berada di negara ini selama 10 tahun. Daripada 1952 sehinggalah pada 1962. Lepas daripada India, dia pergi ke Mesir. Oh, masa lepas India tak balik terus ke? Sambung lagi pelajaran di Mesir lah? Sambung lagi ke Mesir. Dan di Mesir itu dia ambil sarjana muda dalam bahasa Arab. Kemudian dia ambil syariah Islamiyah. Syariah al-Qanun, masternya. Master. Jadi Tok Guru ni mana kalau dia nak waktu itu master ni memang kalau nak jadi apa-apa pun memang boleh lah. Nak jadi mufti ke apa semua ke, kerana kelayakan yang dimiliki dengan memiliki ijazah master itu. Master daripada Universiti Al-Azhar. Al-Azhar. Master dari Universiti Al-Azhar. Maknanya dengan nak jadi pensyarah pun boleh, dengan kelayakan yang dia ada pada waktu itu. Nak jadi lebih pada itu pun boleh. Sebab apa? Sebab dia ada master pada waktu itu. Master dalam bidang syariah, al-qanun ataupun syariah Islamiyah. Jadi qadhi pun boleh. Jadi dengan hasil daripada penguasaan, saya tengok memang Anwar Tok Guru memang dari sudut penguasaan bahasa Arab, masya-Allah, tabarakallah. Jadi makna itulah dengan kesungguhan beliau. Makna tak balik ke kampung, tak balik ke negeri kecuali selepas 10 tahun. 10 tahun. Maksudnya lepas daripada pergi pondok daripada Pondok Tun Haji Abbas tu pergi ke India. Teruskan ke Mesir selama 10 tahun untuk belajar mendalam. Allahu akbar. Tempoh masa yang lama lah. Istiqamah dan mujahadah. Tok Guru dalam menerima ilmu. Dan kemudianlah barulah selepas mendapat sarjana ataupun master daripada Universiti Al-Azhar, Tok Guru pulang ke Malaysia lah, pulang ke kampung untuk berkhidmat kepada masyarakat. Mungkin Doktor boleh jelaskan apakah yang perkara pertama yang Tok Guru lakukan selepas pulang, selepas 10 tahun menerima ilmu di perantauan dan kembali ke tanah air ini, apakah perkara pertama yang Tok Guru lakukan dan
mungkin perjalanan kerja Tok Guru selepas itu? Okey, kita perlu lihat situasi ataupun keadaan masyarakat dan juga keadaan pemikiran masyarakat pada waktu itu. Sebab bila kita membicarakan mengenai tokoh ini, maka kita tidak boleh lari daripada membicarakan situasi dan juga keadaan masyarakat suatu tempat. Jadi keadaan masyarakat pada waktu itu, bila saya tanya pun begitulah jawapan dia, adalah pertembungan yang hebat berlaku antara pemikiran generasi kaum muda dan juga kaum tua. Pada itu, waktu dia balik itu pun. Waktu dah dia kata, oleh kerana semangat dia ilmu hadis ni yang didapati daripada India dan juga daripada Mesir dan seumpamanya, maka yang dia tampilkan pada masyarakat pada waktu itu niatnya adalah semata-mata untuk nak perbetulkan masyarakat kembali kepada sunnah. Kembali kepada sunnah. Jadi maknanya semua justru itulah berlaku pertembungan dengan pemikiran-pemikiran masyarakat pondok pada waktu itu. Dan memang banyaklah berlaku, ya, memang banyak perdebatan pun berlaku, dia bagi tahu waktu dia mula balik itu. Tapi maknanya semua itu maknanya atas asas bahawa dia nak memperbetulkan pemikiran masyarakat daripada perkara-perkara yang mungkin boleh diperbetulkan dengan adab budaya dan seumpamanya, mungkin boleh diperbetulkan berdasarkan kepada sunnah. Itu yang dia bawa ataupun pada permulaan peringkatnya. Kemudian dari sudut kerjayanya dia menjadi mudir di sekolah Mahad Darul Anwar sekarang ini, yang ditubuhkan ataupun yang telah dibangunkan oleh ayahnya di situ. Kemudian dalam masa yang sama dia mengajar di sekolah Harap Panco. Sekolah Harap Panco. Di situ. Dekat Simpang 4. Simpang 4 tu. Dia katakan begitu. Kemudian dia mendapat tawaran menjadi pengajar kemas yang mengajar, mendapat allowance. Kemudian dia belajar di Mahad Muhammadi. Mengajar di Mahad Muhammadi itu. Jadi maksudnya daripada awal kembalinya Tok Guru daripada luar negara, memang Tok Guru terlibat dalam dunia dakwah dan dunia pendidikan lah. Disebut tadi Tok Guru mengajar di sekolah keluarga lah, sekolah Darul Anwar, Mahad Darul Anwar, yang diasaskan oleh ayah pada Tok Guru. Ayah padanya. Ayah Imam Alim itu sendiri. Jadi maksudnya pemberdayaan ilmu tu memang berlaku daripada awal kan, ada sekolah-sekolah agama untuk mendidik masyarakat. Pada sama juga Tok Guru mengajar di sekolah Panco, sekolah Harap Panco. Sekolah Harap Panco. Kalau kita lihat dalam sejarah pengalaman hidup Tok Guru, dia penuh dengan kuliah, penuh dengan pengajaran. Sebab itulah sebagaimana saya katakan tadi, tokoh-tokoh dunia ini seperti mana Siddhartha Gautama Buddha, Asoka, kalau di China dengan Confucius dia anggap sebagai the great master, umpamanya pengajar yang agung. Maknanya mereka mengajar masyarakat mereka dengan ke arah yang lebih baik, ya, dengan lebih baik ataupun dengan ada hadaf dan juga ada matlamat tujuan mereka sendiri. Walaupun dari sudut mereka ada kelayakan untuk menjadi lebih tidak menghiraukan masalah masyarakat, tetapi mereka fokus untuk memberi pengajaran dan juga pendidikan kepada masyarakat. Di samping Tok Guru mengajar di sekolah, adakah Tok Guru juga terlibat mengajar, berdakwah di masjid-masjid, di surau-surau pada? Ada. Memang kalau kita baca sejarah dia, memang beliau Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, memang maknanya memang kerjaya beliau malam harinya memang dia mengajar. Di sekitar di masjid-masjid sekitar Pulau Melaka lah. Di Pulau Jepur tu sendiri katanya. Itu. Jadi bagaimanakah kata Tok Guru daripada awal terlibat dengan dakwah, terlibat dengan mencerahkan masyarakat, daripada di malam-malam mengajar di masjid, mengajar di sekolah-sekolah. Jadi bagaimanakah daripada begitu Tok Guru boleh terlibat ataupun menceburkan diri dalam politik ini? Mungkin ada sedikit mungkin ada sudut pandang Tok Guru pada ketika itu, mungkin pada awalnya mungkin golongan agama tidak begitu ramai yang terlibat dengan politik, tapi bagaimana Tok Guru mengambil keputusan untuk terlibat dan menceburkan diri dalam politik ini? Kalau kita dengar ceramah beliau dan juga interview yang dilakukan, menurut beliau situasi yang berlaku pada waktu itu, yang mana banyak orang-orang alim, Tok Guru pondok yang ditangkap
Ditangkap kerana sebab-sebab tertentu ataupun kerana ISA dan seumpamanya. Itulah sebenarnya yang menyebabkan beliau bersemangat untuk menyertai politik. Sudah ada contoh teladan daripada guru pondok yang diberi ujian, yang diberi ujian dan lain-lain lagi lah. Maknanya kerana itulah menyebabkan beliau bersemangat untuk menceburkan diri dalam politik. Dan yang berkaitan dengan politik ini, saya pernah dengan seorang yang telah meninggal dunia juga, Allah maghfirlahu juga, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dia kata kalau Tok Guru ni tidak meniti politik lagi baik. Itu waktu dia berkata pada saya. Tapi saya berkata kalau Tok Guru tak mengerti politik, kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang akan berlaku dalam politik ini. Walaupun sebab kata kalau dia Tok Guru dalam politik ini akan dicaci, dimaki apa semua. Jadi bagi saya kata kalau caci maki itulah sebenarnya menentukan sama ada bawakan dia betul ataupun tidak. Kalau masyarakat mencaci memaki umpama dalam keadaan dia membawa yang perkara yang betul, itu bukan sinap dia, tapi sinap masyarakat lah. Silap masyarakat. Sebab yang kita nak menentukan, kalau kita takut kepada cacian dan juga makian, maka tentunya Rasulullah tidak akan berdakwah. Sebab yang dalam bidang dakwah ini, tentunya Rasulullah itu memang dihadap dengan cacian, dengan makian, dengan ginda dan seumpamanya. Jadi kalau kita lihat dari sudut itu, maka tentulah perjuangan yang telah dilalui oleh Tok Guru ini adalah merupakan perjuangan yang sama sebagaimana untuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Cacian dan juga makian daripada manusia itu memang satu perkara yang kita tak boleh elakkan. Sebagaimana sekarang ini Tok Guru Haji Abdul Hajat Awang, yang dicaci yang dimaki pun dia lah. Tapi itulah menentukan, cacian dan juga makian itulah menentukan bahawa suatu perjuangan itu betul ataupun tidak. Itu kalau kita tengok dari satu aspek yang lain. Justru itu maknanya dengan kita dalam penyertaan Tok Guru dalam politik ini, sebenarnya dia membuka satu ruang bagi saya, membuka satu perkara yang maknanya kalau sebelum ini kita nak melihat tafsiran agama itu dalam, kita tidak boleh nak masuk dalam masyarakat ataupun tidak boleh nak membuka pemikiran masyarakat bagaimana melihat politik Islam itu dalam agama umpamanya. Tapi dengan kelayakan Tok Guru, kefahaman beliau yang mantap dalam Islam dan seumpamanya, maka dia nak membuka ruang kepada masyarakat bagaimana seharusnya kita melihat suatu isu yang berlaku itu dari aspek Islam. Sebab itulah kalau kita dalam satu buku Suara Islam dalam Parlimen, dalam buku ni Suara Islam dalam Parlimen itu, saya baca buku itu, maknanya waktu itu walaupun dia bersendirian dalam Parlimen, tetapi dia telah melontarkan idea-ideanya yang menunjukkan bahawa kemantapan beliau dalam memahami politik Islam itu sendiri. Maksudnya Tok Guru sebelum menjadi Menteri Besar Kelantan pernah menjadi ahli parlimen. Ahli parlimen. Dia pernah menjadi ahli parlimen berapa penggal ataupun 2-3 penggal. Waktu itu walaupun dia bersendirian dalam parlimen. Tetapi suara yang kalau kita tengok handset parlimen dan juga buku itu pun menjelaskan kepada kita bahawa walaupun dia bersendirian, tetapi suara Islam itu memang datang daripada dia. Datang daripada Allahyarham Tok Guru. Tok Guru menggunakan platform sebagai ahli parlimen, Dewan Parlimen pada untuk membawa isu-isu yang berkaitan Islam. Ya. Maksudnya Tok Guru meneruskan, kata bukan sekadar berhenti berdakwah mengajar masyarakat di masjid-masjid di surau, tapi juga apabila diamanahkan sebagai ahli parlimen, Tok Guru juga menggunakan platform tersebut untuk berdakwah, untuk mengajarkan masyarakat. Membawa suara Islam. Kalau buku itu memang jelas. Memang jelas buku itu, maknanya Suara Islam dalam Parlimen itu jelas. Apa yang dinyatakan oleh Tok Guru itu semuanya menjelaskan bagaimana untuk kita memahami politik itu dari sudut Islam. Sebab itulah kalau kita perhatikan pada ceramah-ceramah Tok Guru ini, dia memberi pemikiran kepada kita bahawa bagaimana untuk kita melihat satu isu itu berdasarkan pada Quran dan juga Sunnah. Itu yang penting, sebab kita kadang-kadang kita belajar dalam ilmu agama dan seumpamanya, kita tak boleh nak mengaitkan. Soalan agama itu satu amalan untuk individu. Tetapi bila kita melihat kepada huraian juga penjelasan Tok Guru, kita akan dapat melihat bahawa berjayanya beliau menonjolkan pemikiran dalam Al-Quran itu berdasarkan pada politik. Tentunya politik yang kita lihat ini adalah politik Islam. Politik Islam. Umpamanya sekarang ini. Zaman Allahyarham Tok Guru ini, zaman tersebut adalah zaman orang yang tak nak menjadikan Islam itu sebagai satu panduan dan tidak yakin dengan Islam itu sebagai satu panduan. Tetapi itu ada zaman beliau. Tapi sekarang ini yang menjadi tuntutan kepada kita adalah untuk kita menyatukan suara umat Islam. Jangan berpecah belah. Sebab berpecah belah ini ada masalahnya nanti. Itu makna kalau di zaman Tok Guru memberi penjelasan kepada masyarakat bagaimana pentingnya
kita menolak pemikiran sekular itu yang memisahkan politik daripada Islam itu, supaya kita jadikan politik itu sebahagian daripada bentuk ibadah. Tapi sekarang ini adalah politik kita sekarang adalah kita menyatukan antara sesama masyarakat orang Islam. Itu adalah persatuan yang sebab itu namanya berbeza. Berbeza maknanya situasi dan juga keadaannya. Itu wallahu a'lam. Jadi Dato', pastinya bila kita berbicara soal Tok Guru dan politik ini satu perbincangan yang dalam, yang panjang. Maksudnya daripada awal Tok Guru terlibat dalam politik dan sehinggalah kepada kematian Tok Guru. Tok Guru memang terlibat dalam politik. Pastinya panjang untuk kita bicarakan. Dan insya-Allah pada ruangan akan datang, ruangan masa siri yang akan datang, kita akan perhalusi lagi kata peranan, sumbangan Tok Guru dalam politik ini. InsyaAllah kita akan tampilkan kata apa, tetamu-tetamu yang seperti contohnya setiausaha politik Tok Guru, esko-esko yang pernah berkhidmat bersama-sama Tok Guru untuk kita mendalami lagi berkaitan dengan politik Tok Guru. Cuma pada hari ini kita melihat sebagai satu gambaran awal bagaimanakah konsep ataupun prinsip asas Tok Guru dalam menceburkan diri dalam politik. Dan sebagaimana Dato' sebut tadi adalah untuk membawa suara Islam, untuk memperjuangkan Islam, untuk kata membetulkan salah faham berkaitan dengan mungkin istilah yang popular dulu, politik suku, agama suku. Jadi itulah antara tujuan yang Dato' sebutkan tadi, Tok Guru menceburi dalam politik. Dan selepas itu di sebalik Tok Guru menceburi dalam politik itu adanya beberapa beberapa milestone ataupun catatan selepas itu bahawa Tok Guru dilantik dan dipilih sebagai Menteri Besar Kelantan. Satu tarikh yang begitu sinonim dengan Kelantan kini lah pada 1990. Tahun di mana Tok Guru diamanahkan sebagai Menteri Besar Kelantan. Mungkin Doktor boleh singkap atau boleh kenangkan sedikit berkaitan dengan Tok Guru dalam pentadbiran negeri Kelantan ini. Saya waktu tahun 1990 itu saya berada di Mesir. Sebab saya berada di Mesir 1989 sehingga 1993. Jadi waktu Tok Guru diamanahkan sebagai Menteri Besar Kelantan pada waktu itu saya berada di Mesir. Ala kuliahnya saya maklumlah, saya dapat maklumat bahawa Tok Guru telah dilantik sebagai Menteri Besar di Kelantan. Jadi maknanya kami di Mesir pada waktu memang suka gembira lah, kerana itu adalah merupakan satu benda yang cukup besar. Memerintah negeri dan juga dengan bawakan sebagai seorang Tok Guru yang boleh menjadi Menteri Besar, itu satu perkara cukup besar, satu perkara yang memang kita harapkan. Dan bawaan-bawaan seperti itulah maknanya mungkin boleh tanya kepada kawan-kawan Allahyarham Tok Guru nanti yang masih ada pengalaman politik beliau sewaktu beliau dilantik menjadi Menteri Besar. Memang ada cabaran, dugaan yang cukup besar kerana permulaan sebagai Tok Guru itu. Walaupun dari satu aspeknya kerana pas memerintah di Kelantan itu sebenarnya itu pun dah berlaku. Tapi kali kedua lah 1990 ni. 1990 kali kedua. Mungkin itu dari sudut pengalaman itu pun juga perlu diambil kira. Sebab ini mungkin boleh bertanya dah kepada kawan-kawan anak Tok Guru ataupun kepada siapa-siapa nanti yang boleh dijemput sebagai pengalaman sebagai Menteri Besar di Kelantan itu. Wallahu a'lam. Jadi mungkin satu yang sinonim dengan apabila Tok Guru dilantik sebagai Menteri Besar ini adalah membangun bersama Islam. Maksudnya daripada awal lagi satu wawasan yang kita kalau sebelum ni kita biasa dengar wawasan 2020 nak mencapai wawasan 2020, tapi di Kelantan walaupun tidak disebut sebagai wawasan, bagi saya sendiri Doktor melihat sebagai membangun bersama Islam ini merupakan satu wawasan untuk berjaya di dunia dan di akhirat, dan diletakkan Islam nak membangunkan negeri ini dengan Islam, membangun bersama Islam. Jadi mungkin Doktor boleh ulas sedikit berkaitan apa yang Tok Guru letakkan sebagai wawasan membangun bersama Islam ni, Doktor. Okey, kalau membangun bersama Islam ini sudah ada beberapa tesis sebenarnya yang ditulis yang berkaitan dengan membangun bersama Islam ini. Sama ada apakah ia ni satu wawasan ataupun satu dasar ataupun bagaimana. Jadi untuk itu boleh lihatlah pada kajian yang telah dilakukan. Cuma bagi saya melihat membangun bersama Islam ini adalah pada tahun 1990 itu ataupun 90-an 80-an itu masyarakat tidak boleh
nak berfikir ya bagaimana untuk nak menerapkan Islam itu dalam pentadbiran, dalam pengurusan dan juga dalam pentadbiran. Jadi justru itulah maknanya antara salah satu jasa yang paling besar pada Tok Guru adalah usaha beliau yang telah dilakukan sepanjang pentadbiran beliau untuk nak melihat supaya Islam itu boleh dilihat dari aspek pentadbiran dan juga pemerintahan. Kalau sebelum ini Islam itu hanya boleh diajar di pondok-pondok umpamanya, di sekolah-sekolah sebagai satu mata pelajaran dan seumpamanya. Tetapi setelah adanya kerajaan, maka dia telah berusaha untuk menerapkan Islam itu dalam pemikiran dan juga dalam masyarakat. Supaya Islam itu tidak dilihat di dalam buku-buku saja, bukan. Itu adalah satu perkara yang cukup besar, satu perkara yang cukup memberi kesan kepada perjalanan hidup selepas daripada itu. Terutama sekali bila dia maknanya mengeluarkan wang daripada bank-bank yang non-Islam itu masuk dalam bank Islam dan seumpamanya, itu satu perkara yang cukup besar. Lepas daripada itulah maknanya ada perkembangan yang cukup berlaku dalam perbankan itu sendiri. Maknanya kalau memang itu adalah satu perkara yang cukup besar, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu dan seumpamanya sebagaimana Nabi sabdakan, siapa yang buat satu sunnah, telah mensunnahkan satu perkara yang baik dalam Islam itu, maka kemudian dia diikuti, maka dia mendapat pahalanya. Maknanya itulah satu perkara yang telah diperjuangkan oleh Tok Guru dan sekarang ini pun masih lagi berjalan. Justru itulah maknanya jasa Tok Guru Allahyarham kepada kita sebagai rakyat Kelantan memang cukup besar lah. Memang cukup besar, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima, Allah Ta'ala menerima segala amal pemikiran yang baik itu untuk nak menunjukkan Islam dalam kehidupan itu. Dan maknanya kita memahami politik Islam itu begitu. Memahami politik Islam itu begitu. Bukan Islam ini bukan hanya berada di masjid saja, bukan, tetapi dia berada di pusat pemerintahan pentadbiran. Dan inilah yang kalau kita memahami dari sudut itu, tentunya dia mendapat pertembungan ataupun penentangan daripada golongan-golongan sekular. Ini kerana golongan sekular ini menganggap agama itu hanya berada di masjid saja, sebagaimana pemikiran masyarakat barat. Tetapi itulah yang diubah, yang perlu diubah, bahawa Islam itu bukan hanya berada di masjid, bukan hanya berada di madrasah ataupun pondok-pondok, tetapi Islam itu dalam pentadbiran. Inilah kita sebagai khalifah dan juga sebagai hamba Allah yang perlu kita fahami bahawa Islam itu sebenarnya memang sesuai untuk semua tempat dan juga semua keadaan. Cuma bagaimana kita nak memahami dengan ilmu yang kita ada, dengan pengalaman yang kita ada, bagaimana kita nak memahami kita dan juga masyarakat bahawa Islam itu adalah sesuai untuk dalam semua keadaan. Itu Allah. Jadi tadi saya tertariklah bila Dr. sebut mengatakan Tok Guru antara langkah pertama ialah memindahkan duit kerajaan di Kelantan daripada akaun konvensional bank biasa kepada kaunter perbankan Islam, dan seterusnya tindakan itu telah menyebabkan perkembangan kaunter perbankan Islam ini semakin rancak, dan itu merupakan salah satu contoh sumbangan dan jasa, dan insya-Allah dalam siri-siri akan datang juga kita akan perhalusi lagi, kita akan lihat apakah lagi sumbangan-sumbangan ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tok Guru sebaik sahaja dilantik sebagai Menteri Besar Kelantan lah, itu dalam masa yang akan datang lah, Doktor. Cuma begitulah, maksudnya kita daripada awal tadi kita telah melihat secara sepintas lalulah perjalanan hidup Tok Guru daripada awal kelahiran, kemudian Tok Guru menyambung pengajian bermula di dalam negara dan keluar negara di India dan di Mesir, dan kemudian kembali untuk berkhidmat kepada masyarakat dan terlibat dalam politik, terlibat sebagai ahli parlimen, terlibat sebagai menteri besar, dan mungkin satu yang akhirnya lah tadi Doktor sebut, Doktor pernah bersama-sama dengan Tok Guru pada tahun akhir. Mungkin selepas Tok Guru telah meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar dan mengamanahkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Bentara Kanan, Datuk Ahmad bin Yaakob sebagai pengganti. Jadi mungkin Doktor boleh kongsikan apakah yang menarik ataupun yang bermakna kepada Doktor dalam tahun-tahun akhir Tok Guru di rumah. Okey. Memang pengalaman walaupun masanya cukup singkat, tetapi sebab sepanjang beliau menjadi Menteri Besar, beliau berulang alik ke KL kadang-kadang. Jadi kami juga berjumpa di KL Kuala Lumpur tu.
datang ke rumah asli Kelantan seumpamanya. Cumanya pada saat akhir itu bila saya dah balik Kelantan dan bekerja di Kelantan, jadi itulah saya fokus kepada ataupun nak tengok bagaimana cara hidup dia dan seumpamanya. Jadi banyaklah pengalaman-pengalaman yang bagi saya cukup berharga lah. Yang pertamanya adalah saya boleh membaca kitab di hadapan dia waktu dia masa. Tok Guru ni sebagaimana saya katakan, masa di rumah kalau ada masa kosong dia membaca. Itu antara sikap dia sikap dia membaca. Di rumah membaca. Dan waktu-waktu yang kalau dia kosong ruang umpamanya waktu dia baca, dan saya juga kadang-kadang baca kepada dia, bertalaki dengan dia. Itu satu pengalaman cukup saya cukup mahal lah bagi saya. Dan satu pengalaman yang memang saya tak dapat lupakan juga adalah dia pernah bagi saya satu plastik. Satu plastik, dia kata simpan. Jadi saya tak tahu sebenarnya apa yang ada dalam plastik itu. Jadi saya masuk bilik, saya tengok dalam plastik itu ada duit bukan 50,000. Itu memang 50,000 duit itu. Jadi saya bila saya tengok duit banyak, saya tak pernah pegang duit yang begitu banyak sekali. Jadi saya segera balik ke rumah mak saya, ayah saya di Pancur tu, tunjuk kepada mereka, ini duit ni tak tahu Tok Guru suruh simpan. Tok Guru kata simpan ni, dia kata. Jadi suruh simpan. Jadi saya serah pada mak saya juga, saya simpanlah. Sebab mak saya ni biasa dengan duit itu, sebab dia meniaga. Jadi biasa dengan duit, dia simpanlah. Simpan lama simpan tu. Akhirnya dia kata maknanya ada perkara yang maknanya dia bila renovate rumah ataupun masuk aircon dalam rumah, dia kata bayar ni. Maknanya kita fahamlah dia suruh bayar dengan duit. Gunakan duit itu. Guna duit itu sendiri, bayar. Jadi bayarlah. Jadi kemudian duit itu memang saya dah kembalikan kepada mak mertua. Sebelum daripada dia meninggal lagi, dah mati dah. Saya dah bagi tahu dah, saya dah kembalikan duit itu. Tak nak sangat, tak nak pegang. Bila saya dah bayar apa semua tu, saya bagi kepada mak mertua dan saya bagi tahu kepada Tok Guru, kata dia dah bayar dah ni, dia dah kembalikan duit yang dia ambil dulu ni. Jadi itulah pengalaman cukup mana saya terkejut. Bila dia bagi 50,000 kepada saya tu untuk saya simpan. Kita tak pernah rasa, tak pernah pegang, tak pernah ada duit. Saya cakap begitu. Jadi saya terus bagi kepada mak ayah saya, simpanlah. Sebab mak ayah saya itu memang biasa dengan duit-duit yang banyak begitu, sebab dia berniaga. Itulah. Mana pengalaman banyak lagi lah, pengalaman yang memang saya tak dapat lupakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afani, insyaAllah. Jadi Dato' sudah hampir sejam lah kita bersiaran ini, Dato'. Mungkin sebagai akhirnya untuk siri pertama ini, Dato', mungkin Dato' boleh buat sedikit kesimpulan lah berkaitan dengan Tok Guru Datuk Bentara Setia, Datuk Ni Abdul Aziz bin Ahmad ni, Dato'. Okey, sebagai kesimpulannya saya bagi yang sempat bersama dengan Allahyarham Tok Guru, itu satu maknanya terutama sekali kepimpinan parti, kerajaan dan sebagainya. Itu maknanya satu ruang masa yang cukup berharga lah. Maknanya kita sempat bersama tokoh yang kita harapkan dia boleh membimbing dan juga yang boleh berjumpa di akhirat nanti, insya-Allah. Dengan Tok Guru dari sudut dia sebelum dia menjadi Tok Guru kepada orang lain, memang Tok Guru ni menjadi Tok Guru kepada keluarga. Tok Guru kepada isteri, Tok Guru kepada anak-anak dulu. Sebelum Tok Guru, title Tok Guru tu dipindahkan kepada masyarakat. Itulah yang saya dapat lihat ataupun yang saya sebagai masuk saat-saat akhir dalam keluarga mereka ini, yang saya dapat lihat. Sampai sekarang ini pun untuk makluman, kalau dalam keluarga ini nasi yang Tok Guru tak habis makan tu, kadang-kadang anak-anak dia ni berebut nak ambil, nak habiskan. Itu maknanya saya melihat, saya perhati bahawa dari sudut keluarga pun, masya-Allah, tabarakallah, pembinaan keluarga sendiri. Pembinaan keluarga sendiri dan juga maknanya pemikiran ataupun dipanggil sebagai penghormatan yang diberikan anak-anak kepada ayah-ayah, selayaknya berikan. Jadi begitulah maknanya Tok Guru sebelum dia menjadi Tok Guru kepada masyarakat, dia juga menjadi Tok Guru kepada dirinya sendiri, Tok Guru kepada ahli keluarganya, dan juga Tok Guru kepada anak-anaknya, dan Tok Guru kepada isterinya sendiri. Sebab itulah maknanya mudah-mudahan yang banyaklah orang-orang yang hidup bersama dengan dia, dan memang itulah realitinya, dan yang paling penting adalah kita melihat pemikiran Tok Guru itu sendiri. Dia berusaha untuk membawa Islam itu supaya Islam itu dapat dirasai oleh semua. Maksudnya dalam masyarakat perlu melihat apa jua yang berlaku dan kita letakkan Islam itu sebagai asas dia.
Isu-isu apa yang berlaku sekarang pun kita letakkan Islam sebagai asasnya. Umpamanya zaman Allahyarham Tok Guru adalah berbeza dengan zaman kita sekarang ini. Itu kita perlu faham. Zaman Tok Guru adalah zaman yang dia menerapkan pemikiran Islam itu dalam masyarakat, dalam masyarakatnya. Tapi sekarang ini adalah bagaimana kita nak menyerapkan pemikiran kesatuan ummah itu supaya menjadi realiti. Mungkin memang ada cobaan dan juga dugaan yang perit, yang memeritkan dalam kita nak menyatukan ummah itu. Tetapi kita jangan putus asa. Kita jangan putus asa kerana itu adalah merupakan seruan daripada Allah. Wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu seruan daripada Allah. Memang adalah ujian dan juga cobaannya, tetapi itu adalah merupakan perjuangan yang perlu kita laksanakan. Sebagaimana yang saya suka menyebut sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Nabi Isa AS, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ya Allah, aku menjadi saksi kepada mereka, kepada kaum aku ini selama mana aku berada bersama dengan mereka. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Apabila engkau mematikan aku, maka engkau lah sebenarnya yang boleh melihat dan mengetahui apa sebenarnya yang berlaku selepas daripada kematian aku. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia berkata dalam satu hadis, bila menggambarkan situasi berlaku di alam akhirat nanti, di maknanya di haud, dalam kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia melihat beberapa orang sahabat di kalangan sahabatnya menjauh daripada kolam Nabi, maka dia berkata, ya wahai malaikat, itu adalah sahabat-sahabatku. Lalu ada di kalangan para malaikat berkatakan bahawa engkau mengetahui sebenarnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, apa yang mereka telah beda-beda mereka lakukan selepas kematianmu. Jadi itulah maknanya. Yang penting adalah kita melihat, ya, Tok Guru dia sebagaimana dia menjaga sunnah Nabi SAW, dia menjaga pemikiran Islam itu, maka kita pun yang pernah mendapat didikan daripada beliau, maka perlulah kita menjaga, ya, perlu menjaga sunnah Nabi itu. Sebab Tok Guru itu bila dia menjadi keagungan beliau itu bila dia boleh melihat ataupun boleh mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu asasnya. Jadi bila beliau menjadikan sunnah Nabi itu sebagai asas kehidupan, maka di situlah kita pun boleh mengikuti jejak langkah beliau jika sekiranya kita menjadikan sunnah Nabi itu sebagai asas dalam pergerakan kita. Wallahu a'lam. Jadi terima kasih kepada Dr. Nik Yusri kerana membuka gelanggang hari inilah dalam siri podcast Bual Bicara Santai kita ini, Gaya Tok Guru. Jadi para penonton di luar sana, jadi apa yang Dr. Nik Yusri kongsikan sebentar tadi merupakan satu gambaran awal ataupun overview berkaitan dengan Tok Guru Datuk Bentara Setia Datuk Nik Abdul Aziz bin Nikmat. Satu nama besar, satu insan yang hebat. Dan insya-Allah apa yang kita sentuh secara sepintas lalu pada hari ini berkaitan dengan kelahiran, berkaitan dengan keturunan, kemudian pendidikan Tok Guru, kerjaya Tok Guru, pelibatan Tok Guru dalam politik, Tok Guru sebagai pentadbir, sebagai menteri besar, sebagai pendakwah dan lain-lain lagi kita akan perincikan satu persatu. Kita akan lihat daripada beberapa kacamata yang berbeza, daripada sudut yang berbeza, dan insya-Allah dalam siri-siri yang akan datang. Jadi kepada para penonton di luar sana, pastikan anda tetap bersama dengan laman page Facebook Institut Pemikiran Tok Guru pada Minggu Harapan pada hari Khamis jam 9.30 pagi, dan insya-Allah pada Minggu Harapan kita akan bawakan kepada anda semua salah seorang daripada anak Tok Guru. Salah seorang daripada anak Tok Guru. Siapa? Sama-sama kita nantikan pada Minggu Harapan yang akan berkongsi, yang akan berbicara berkaitan dengan bagaimana Tok Guru sebagai ketua keluarga. Sebagaimana Dr. sebut tadi, Tok Guru telah mendidik, telah membina. Sebelum Tok Guru menjadi Tok Guru kepada masyarakat, Tok Guru telah menjadi Tok Guru kepada ahli keluarga. Jadi pada Minggu Harapan, insya-Allah kita akan bersama-sama dengan salah seorang anak Tok Guru untuk berkongsi rahsia bagaimanakah cara Tok Guru mendidik keluarga, cara Tok Guru mendidik anak-anak, dan sebab itulah sebagai satu asasnya. Dan jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan anak Tok Guru pada Minggu Harapan. Dan saya Ahmad Fatih bin Yusof, sekarang ini saja untuk minggu ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.